Rahim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid berserta barisan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, pegawai syarak masjid, haji hajah, muslimin muslimat, adik-adik yang dikasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita dapat menunaikan salat fardu maghrib dan insya-Allah sebentar lagi fardu isya secara berjemaah, yang mana ia merupakan nikmat yang sangat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sepatutnya kita sembah. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Maka kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, dengan peluangnya, dengan kesempatannya, dengan kudrahnya, kita dapat menunaikan salat sama-sama secara berjemaah. Moga-moga ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ia mengampunkan dosa-dosa kita. Moga-moga ia mengangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Suka saya rakamkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuan Imam, barisan jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai syarak yang sudi memberi peluang kepada saya untuk sama-sama memperingati peristiwa yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat mustahak untuk kita fahami, untuk kita hayati, dan kita bertuah kerana kita berada di bumi Malaysia ni. Dan di Negeri Sembilan ni kita diberikan peluang untuk sampai saja tarikh ni kita bercuti. Ini satu nikmat yang besar. Maknanya kita berpeluang untuk meninggalkan urusan-urusan kerja dan sekolah dan sebagainya, kemudian mengambil masa untuk memikirkan, menghayati hari yang hebat. Walaupun tidaklah diketahui secara tepat bila sebenarnya ia berlaku, kerana pada masa itu memang rekod sejarah itu dicatat bermula dengan pemerintahan Umar Al-Khattab. Nak cerita bahawasanya nak menetapkan tarikh sesuatu peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW itu tidaklah semudah yang disangka, kerana permulaan hitungan tu adalah bermula pada zaman Umar Al-Khattab. Maknanya sebelum tu dia belum ada lagi kaedah
menghitung. Jadi sebab tu kita melihat ada beberapa perbezaan pendapat. Tapi ala kulli hal itu tidak mustahak. Yang mustahaknya adalah kita faham peristiwa tersebut, kita ketahui apa yang berlaku dan kita sama-sama cuba hayati. Kalau kita bertanya kepada diri kita, mengapa kerajaan Negeri Sembilan sebagai contoh mengisytiharkan pada hari tersebut, pada hari ini, hari peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita bercuti. Kenapa? Jawapan dia adalah kerana peristiwa ini bukan peristiwa yang kecil. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang besar. Bahkan kita katakan peristiwa yang sangat besar. Yang tidak ada satu pun peristiwa yang setanding dengan peristiwa ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kita semua mencari satu peristiwa yang paling hebat yang berlaku dalam sejarah manusia keseluruhannya, inilah peristiwa yang paling hebat yang pernah berlaku. Dan tidak ada yang setanding dengannya. Tidak ada apa? Tidak ada yang setanding dengan peristiwa ini. Maka hebat ke tak hebat? Hebat. Saya nak bacakan sedikit supaya kita dapat keberkatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra. Al-Isra adalah peristiwa yang kita peringati ini. Dia ada dua bahagian, dia ada Isra dan dia ada Mi'raj. Isra seperti mana yang kita maklum, dia adalah perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Sebahagian ulama dia sebut apa? Dia sebut ada peristiwa yang ajaib. Ada peristiwa yang apa? Yang ajaib. Tetapi keajaiban itu kadang-kadang terhenti. Kalau kita lihat satu peristiwa ajaib, tapi ajaib itu terhenti di situ sahaja. Tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang ajaib, kemudian semakin ajaib lagi. Orang Arab sebut ajib ilal a'jab. Sesuatu yang ajaib kepada sesuatu yang lebih ajaib lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita fikirkan, kalau kita renungkan, kalau kita kaji, kalau kita buat perbandingan, kita tidak akan menemukan melainkan ia adalah keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Yang mana keajaiban itu tidak terjawab dan mustahil untuk dapat dirungkaikan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan ayat yang kita bacakan tadi dengan Subhanallah. Kita maklum apa maksud Subhanallah? Maha suci Allah. Dalam bahasa Arab disebut tanzih, membersihkan, mensucikan, memuliakan, mengangkat Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kecelaan. Maksudnya apa? Maksudnya
Bila mana kita melihat sesuatu perkara yang mana pada perkara tersebut tidak dapat kita rungkai, tidak dapat kita fahami, tidak dapat kita tandingi, maka pada ketika itu terserlahlah kesucian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lafazkan subhanallah. Kita melihat matahari sebagai contoh. Matahari ini boleh tak ditandingi? Pernah tak ada orang yang berkata, oh kita boleh buat matahari yang lain seperti mana matahari yang ada? Ataupun boleh tak kita ganti fungsi matahari dengan gantian yang lain? Tidakkah kita melihat kesan matahari kepada bumi? Pelajar-pelajar, adik-adik yang belajar sains, mereka tahu betapa besarnya peranan matahari kepada bumi. Matahari yang menyebabkan satu kawasan menjadi sejuk, matahari juga menyebabkan kawasan menjadi panas. Ada tempat yang membeku dan berkaki-kaki saljinya disebabkan matahari, dan kemudian salji yang sangat banyak itu cair disebabkan matahari. Boleh tak ditandingi? Tak boleh ditandingi. Kemudian kita lihat bagaimana ia terbit dan bagaimana ia tenggelam, bagaimana ia beredar. Apabila kita fikir dan kita lihat dan kita kaji dan kita ulang lagi kaji dan kita kaji lagi, akhir sekali kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan matahari. Tidak dapat ditandingi, tidak dapat dirungkai, tidak dapat difahami. Dan sangat menakjubkan betapa hebatnya matahari tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, peristiwa ini adalah peristiwa yang sepatutnya kita bila mana mengenainya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita bersihkan Allah Subhanahu wa taala, kita angkat Allah Subhanahu, kita iktiraf ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala allazi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan. Asra ni dalam bahasa Arab maksudnya berjalan di waktu malam. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini secara jelas bi'abdihi. Apa maksud abd? Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebut hamba Allah Subhanahu wa taala? Kerana kedudukan yang tertinggi yang boleh dicapai oleh seseorang adalah bila mana ia diiktiraf sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hamba Allah ke tidak? Kita semua hamba Allah ke tidak? Kita hamba Allah SWT. Tapi kita dicop tak oleh Allah SWT sebagai hamba Allah? Saya nak bagi contoh yang mudah untuk difahami. Ada seorang anak, ada dua orang anak, abang dengan adik. Abang ni sangat-sangatlah baik, sukalah jaga mak ayah dia, jaga solat, rajin pergi sekolah, baik, elok akhlak dia. Ada pula adik dia betul-betul terbalik perangai dia. Kadang-kadang cara dia cakap tak baik, akhlak dia pun tak baik, tak pernah solat, selalu buat masalah. Dua-dua ni anak kepada mak ayah tu ke tidak? Tapi mak ayah dia kata, aku anak seorang je. Anak saya seorang je. Seorang lagi dia cakap apa? Dia cakap bukan anak dia. Yang seorang lagi tak kenal, tak tahu siapa.
Dia anak ke tak? Anak. Tapi mak ayah dia iktiraf ke tak? Tak iktiraf. Kenapa tak iktiraf? Sebab akhlak dia tak baik. Mak ayah dia pun rasa malu nak cakap ini anak aku ni. Dia tak nak cakap. Orang tanya pun dia tak tahulah, tak tahulah anak siapa tu. Tapi bila anak yang seorang lagi, itu anak aku tu. Kau tahu siapa yang naik pentas tadi yang ambil anugerah tu? Oh, itu anak aku tu. Tu anak saya tu. Tu anak Dan tu. Nak cerita bahawasanya kita mengaku sebagai kita memang hamba Allah. Semua makhluk ni Allah cipta, Allah berkuasa ke atas kesemua makhluk. Tetapi bukan semua makhluk berperangai seperti perangai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu dua yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di kalangan yang paling taat ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita semua, kalau nak tahu siapa yang layak untuk dipanggil sebagai hamba Allah, inilah dia orang dia. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, Alladhi asra bi 'abdihi. Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Dalam erti kata yang lain, ada tak orang selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan perjalanan tersebut? Tak ada. Ada tak sesiapa di kalangan orang lain yang diberi keistimewaan, diberi layanan seperti mana layanan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa seperti peristiwa Isra dan Mi'raj? Kita katakan tidak ada. Maka apabila disebutkan abdihi di kat sini, ini adalah kemuncak penghormatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailan ni maksudnya pada waktu malam, ataupun pada maksudnya sebahagian daripada malam. Tadi kita sebut asra adalah perjalanan pada waktu malam. Tetapi lailan melengkapkan lagi gambaran mengenai peristiwa tersebut, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak kukuhkan bahawasanya perjalanan tersebut betul-betul berlaku pada malam tersebut dengan ruh dan juga jasad. Ini keimanan kita. Kita beriman bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa ini diperjalankan dengan ruh dan juga jasad. Siapa yang tahu jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jauh. Ulama-ulama yang silam disebut pada zaman tersebut, perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa adalah masiratu arba'ina lailah. Perjalanan 40 malam ataupun 40 hari. Maknanya 1 bulan 10 hari. Tempoh perjalanan menggunakan unta. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman asra bi 'abdihi lailan, memberi taukid, memberi penekanan, perjalanan ini sungguh telah berlaku pada sebahagian daripada malam sahaja. Walaupun masafah, walaupun jarak antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa ni sangat-sangat jauh, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kuasanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar telah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebahagian malam sahaja. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram kita tahu dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hatim. Nama tempat tersebut Hatim. Hatim ni maknanya Hijr Ismail. Kalau sekarang terkenal dengan nama Bainama ana fil Hatim muttaji'an iz atani atin. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hatim, iaitu di sekitar Hijr Ismail, muttaji'an dalam keadaan berbaring, iz atani atin, maka datanglah kepada aku seseorang, iaitu Jibril. Jadi kisah ni bermula
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Masjidil Haram. Kemudian ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Kita tahu di mana Masjidil Aqsa. Umat Islam pada hari ini semua tahu di mana Masjidil Aqsa. Dan kita berdoa, Allahumma ruddal Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami semua, pulangkanlah kekuasaan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Kita tahu pada hari ini, kalau kita nak masuk ke Masjidil Aqsa, nak solat di Masjidil Aqsa, tertakluk kepada izin dan kebenaran pihak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, Israel. Maka kita memohon, Allahumma ruddal Masjidil Aqsa ila rihabil muslimin. Moga-moga Allah kembalikan kekuasaan pengurusan Masjidil Aqsa kepada kepangkuan umat Islam. Kita tahu dua tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashukkur rihal illa min thalath. Tak perlu susah payah untuk pergi bermusafir melainkan dari 3 tempat, iaitu Masjidil Haram, Masjidi Hadza, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah tempat yang sangat-sangat mustahak untuk kita pelihara dan kita jaga. Ini kerana beberapa hal. Perkara yang pertama adalah Masjidil Aqsa merupakan kiblat yang pertama umat Islam. Siapa yang solat menghadap ke Masjidil Aqsa? Siapa yang telah solat ke Masjidil Aqsa? Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, pengikut nabi-nabi yang sebelumnya, mereka semua pernah menghadap ke Masjidil Aqsa dan solat ke arah Masjidil Aqsa. Ia merupakan kiblat yang pertama umat Islam. Ini sangat-sangat mustahak. Kenapa mustahak? Kerana kita kena faham bahawasanya agama kita ini adalah kesinambungan dengan agama yang terdahulu. Sebenarnya silap sebut macam tu. Agama Islam ni dia adalah kesinambungan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang terdahulu. Dia agama ni satu je, agama ni Islam. Yahudi dan Nasara ni mereka adalah Islam pada zaman dia. Tapi bila mereka telah menukar kitab, mereka telah berpegang dengan pegangan yang salah, mereka telah mengubah agama mereka, maka ditarik keislaman tersebut, dianggap sebagai bukan Islam. Tapi pada masanya, pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Isa, itulah agama, itulah Islam yang sebenar. Masjidil Aqsa dia merupakan kiblat kepada umat Islam dan dia merupakan kesinambungan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasul-rasul yang terdahulu. Bila kita faham mengenai kesinambungan ni, maksudnya kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita beriman kepada nabi-nabi yang lain. Kita beriman kepada kitab Al-Quran seperti mana kita beriman kepada kitab-kitab yang lain. Pernah sebahagian daripada orang Yahudi, dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami tidak ada masalah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan engkau, dengan baginda. Kami juga tidak ada masalah untuk beriman dengan Al-Quran. Kami juga beriman dengan Nabi Musa dan kami juga beriman dengan Taurat. Adapun selain daripada Nabi Muhammad, Nabi Musa, Taurat dan juga Al-Quran, kami tak nak beriman. Lalu, apa yang Rasulullah SAW katakan kepada mereka? Tak boleh macam tu. Kamu kena beriman kepada Allah, beriman kepada aku, beriman kepada nabi-nabi yang lain, beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab yang lain. Dia kata tak nak. Susah kami nak beriman. Iman ni benda yang
rasa di hati yang kita yakin. Dia kata dia susah nak yakin. Dia tak boleh nak terima benda tersebut. Dia kena iktiraf nabi-nabi yang lain. Dia kata susah untuk diiktiraf. Apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Dalam surah Al-Baqarah pun kita baca juga, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pasal alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qabl wa bil akhirati yuqinun. Maknanya antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain, kita kena redha dan terima dan beriman kepada keseluruhan. Seperti mana kita beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan kitab-kitab yang lain. Maka setelah itu, golongan ni yang datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar ayat tersebut, mereka pun beriman kepada Allah, beriman kepada keseluruhan Rasul, beriman kepada keseluruhan kitab. Maka Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa ni sangat-sangat mustahab. Dan kita boleh lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan keseluruhan nabi-nabi. Kesemua nabi dan rasul dipertemukan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kehormatan untuk menjadi imam kepada para nabi tersebut. Ini menunjukkan bahawasanya kesatuan keseluruhan nabi-nabi yang terdahulu membawa mesej yang sama. Apa mesej yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu? Semua para nabi membawa 3 perkara. Tidak ada para nabi dan rasul yang diutuskan melainkan mesti membawa 3 perkara. Apa 3 perkara ni? Yang pertama berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan risalah. Risalah ni maksudnya syariat. Sebab bila kita dah diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kepada panduan bagaimana kita nak solat, bagaimana kita nak puasa, bagaimana kita nak zakat, bagaimana untuk kita melakukan syariat. Maka itu diperkenalkan melalui utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat ini boleh berbeza-beza. Walaupun Tuhannya sama, akidahnya sama, syariat mungkin berbeza-beza. Sebab tu kita lihat syariat yang diberikan kepada umat Nabi Musa tidak sama dengan syariat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka semua akan diberitahu dan mengajarkan berkaitan dengan hari kiamat. Tidak ada seorang utusan pun melainkan mereka akan memberitahu apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Ini 3 mesej yang semua utusan Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan. Maka Masjidil Aqsa adalah satu perkara yang sangat-sangat mustahak untuk kita berikan perhatian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allazi barakna haulah, yang kami berikan keberkatan pada sekelilingnya. Jadi kita sebut sebuah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashukkur rihal illa min thalath. Tidak perlu susah payah melainkan tidak perlu bersusah payah untuk bermusafir melainkan 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Hadza, Masjid An-Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Apa keberkatan yang ada di Masjidil Haram? Apa yang ada keberkatan di Masjid An-Nabawi? Dia ada keberkatan yang sangat banyak. Tadi disebutkan saya di antara kerja saya adalah saya membantu membawa jemaah ke Tanah Haram. Kadang-kadang ada orang mengeluh, Ustaz, mahal lah Ustaz
nak pergi umrah, nak pergi haji, sampai 40,000 nak pergi haji, 60,000, 100,000 nak pergi haji. Mahal lah Ustaz. Sebelum datang tadi kebetulan saya, biasalah kita tengok YouTube dan sebagainya, ada seorang syekh yang dia kata apa? Dia kata bayarlah sebanyak mana pun kos untuk pergi ke tanah haram, dia kata tidak akan setanding dengan pahala satu solat yang kamu solat di tanah haram. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ganjaran yang sangat banyak. Dalam hadis disebutkan satu solat di Masjidil Haram sama dengan 100,000 kali ganda. Ada tak orang yang membelanjakan 100,000 nak pergi solat 2 rakaat ke Masjidil Haram? Tak ada. Sebab kalau kita belanja 100,000, kita akan solat banyak. Maknanya, kalaupun kena bayar 100,000 ataupun lebih daripada 100,000, menurut Syekh tadi, dia kata, kalau kita beriman dan kita ikhlas kerana Allah, solat 2 rakaat itu jauh lebih berharga berbanding 100,000 yang kita belanjakan. Begitu juga Masjid An-Nabawi, 1000 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala beritahu kita, ini tempat yang barakah, barakna haulah. Di mana tempat yang ada keberkatan sebegini? Keberkatan ni, barakah ni maksudnya dia daripada perkataan burukul ba'ir ataupun burukun naqah. Buruk, berkat ni maknanya sesuatu yang baik, yang menetap di satu tempat, kemudian dia meningkat, bertambah-tambah. Kalau kita bagi laluan azan.
InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Barakna haulah, maksudnya keberkatan yang banyak yang kekal di tempat tersebut. Tuan-tuan bayangkan, pada hari ini Masjid An-Nabawi itu menampung, setiap kali waktu solat menampung lebih dari 1 juta orang yang solat. Setiap kali solat. Itu namanya apa? Barakah. Semakin lama semakin sikit ke semakin ramai orang? Semakin ramai orang. Jemaah ni, bila kita solat jemaah, dia semakin ramai jemaah tu semakin banyak pahala dia. Bayangkan tempat tu dah berkat dah, kemudian jemaahnya pula melimpah ruah. Ini namanya keberkatan yang berkekalan dan sentiasa meningkat dan bertambah. Sebab tu kita kena usaha ramaikan masjid kita. Kerana di tempat ini, inilah di tempat yang barakah. Inilah tempat di mana kita memohon kepada Allah, kita doa kepada Allah, kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah SWT katakan tidak ada satu orang hamba yang datang meminta kepada Allah kemudian dihalau. Tak pernah ada. Maknanya ini adalah tempat yang sangat-sangat barakah dan perlu kita jaga dan kita pelihara. Moga-moga kita mendapat keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah. Amin amin. Kemudian ini kemuncak dia. Kemuncaknya adalah linuriyahu min ayatina. Tadi kita tanya soalan, kenapa di Negeri Sembilan ni cuti peristiwa Isra Mi'raj? Jawapannya kerana Isra Mi'raj ni peristiwa yang besar. Kenapa peristiwa tersebut besar? Apa benda yang agung sangat peristiwa ni? Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini agung kerana Allah nak memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatihi. Apa dia? Ayatihi. Apa tu ayat? Ayat ni adalah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang bernilai, yang berharga, itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa benda ayat ni? Ustaz tak faham apa benda ayat ni. Ayat ni adalah tanda, isyarat. Al-hurru bil isyarati yafhamu. Dalam pepatah bahasa Arab disebut, seorang yang merdeka tu, dia dengan isyarat dia faham. Tapi wal abdu la yafhamu illa bil asa. Tetapi seorang hamba maksudnya hamba abdi, dia tidak tahu melainkan dengan pukulan. Orang yang merdeka ni, orang yang bijak pandai ni, kita bagi isyarat dia. Kita bagi isyarat, dia dah tahu dah apa maksud daripada isyarat tersebut. Kita bagi tanda, dia faham apa benda di sebalik tanda. Disebabkan apa? Disebabkan dia faham tanda tersebut. Disebabkan dia mampu untuk cerna, dia mampu untuk dia lihat tanda tersebut, dia faham dan dia ambil tindakan. Tapi orang yang tak apa nak bijak, kita bagi isyarat pun dia tak faham, kita cakap pun dia tak faham. Last sekali bahasa yang dia faham adalah bahasa rotan, baru dia faham. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayatihi. Tadi kita sebut, kita lihat matahari, kita ingat siapa? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wa duhaha. Demi matahari. Itu adalah ayat. Kita lihat matahari, itu adalah ayat. Disebut, ulama nak sebut ayatul maqru'ah dengan ayatul kauniyah. Ayat Al-Quran ni ayat yang kita baca. Wasyamsi wa duhaha. Bila kita lihat matahari, itu adalah ayat juga, ayat yang Allah SWT zahirkan. Kenapa Allah buat ayat? Kenapa Allah buat tanda? Tanda ni menarik. Kalau kanak-kanak yang pergi sekolah ni tahu, dia hantar buku kepada
Cikgu kita tanya, cikgu dah tengok, cikgu dah tanda ke belum? Dia bagi tanda. Dia bagi signature. Dia bagi tanda. Tanda ni maknanya kalau kita jenis yang kemas bilik elok, tiba-tiba ada seseorang masuk bilik kita, dia ambil kita punya handphone, dia letak tepi tempat yang kita letak dekat sini. Tiba-tiba dia masuk, dia letak kat sini. Kita masuk, kita tahu, handphone aku beralih ni. Kenapa dia tahu handphone dia beralih? Kenapa dia tahu ada orang masuk? Sebab ada tanda. Tanda ni supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita sekian banyak tanda. Supaya apa? Supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua. Allah memperjalankan Nabi Muhammad dengan sebuah perjalanan yang mustahil. Mustahil. Mustahil untuk berlaku sebagai tanda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, agak-agak macam mana muka Rasulullah SAW yang mulia? Gembira ke sedih? Seronok ke gelisah? Gembira, ceria, senyum. Dia telah diperlihatkan oleh Allah SWT tanda yang hebat. Abu Jahal datang, dia lihat muka Rasulullah, nampak lain macam seri Nabi Muhammad ni. Dia tak panggil Nabi lah, dia kata lain macam muka Muhammad ni. Dia tanya, apa hal ni? Apa gerangan yang menyebabkan Tuan tersenyum lebar? Rasulullah jawab apa? Aku telah diperjalankan ke Baitul Maqdis. Apa respon Abu Jahal? Dia terkejut. Dia kata, Baitul Maqdis. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang main sepak takraw, kita ada istilah bola tanggung ataupun main badminton bola tanggung. Bola tanggung ni main dia bagi cantik untuk kita smash, yang mana kalau kita dapat smash tu memang kena kau-kau ni. Memang akan bagi kesan bagi betul. Abu Jahal dia nampak peluang ni. Dia punya fikiran dia, tak ada orang akan percaya apa yang akan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya orang Arab dengar benda yang mengarut yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad ni, takkan ada orang percaya. Sebab apa? Sebab dia kata dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Mustahil. Gembiranya Abu Jahal ni dapat bola tanggung ni, dia kata, nak tak kalau aku panggil semua orang, kau ceritakan kepada mereka seperti mana kau ceritakan kepada aku. Nabi Muhammad kata, no problem, panggil semua orang. Semua orang pun berkumpul dan dia ceritakan mengenai perjalanan yang mustahil berlaku. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan ayatihi supaya hati kita ni sedar, Tuhan hebat. Kamu boleh buat kapal terbang, kamu boleh buat macam-macam, boleh tak menandingi burak Allah SWT? Kamu rasa kamu kuat sangat, boleh ke menandingi kekuatan Allah SWT? Linuriyahu min ayatihi, supaya kamu lihat kekuasaan Allah. Kita kena faham apa yang berada di dalam minda dan jiwa Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa ini berlaku. Abu Talib meninggal dunia. Orang yang memberi kekuatan yang hebat kepada Nabi Muhammad SAW. Quraisy tak berani sentuh Nabi Muhammad disebabkan Abu Talib. Yang mana selepas kematian Abu Talib, Quraisy dia tukar polisi. Quraisy ni dia ada Darun Nadwah. Darun Nadwah ni dalam bahasa kita sekarang parlimen. Dia orang nak buat apa-apa, dia buat mesyuarat, kemudian dia putuskan.
Disebabkan adanya Abu Talib di dalam mesyuarat tersebut, diorang tak boleh nak buat apa-apa kepada Nabi Muhammad SAW. Tak boleh buat apa-apa. Dilindungi oleh siapa? Oleh Abu Talib. Siapa Abu Talib ni? Abu Talib ni adalah anak kepada Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ni? Dia adalah orang yang telah banyak berjasa kepada penduduk Quraisy. Dan jasa yang paling besar adalah dia mendirikan semula Kaabah. Dia di antara orang yang baiki Kaabah. Orang datang kepada Abdul Muttalib, datuk kepada Rasulullah SAW. Wahai Abdul Muttalib, macam mana ni? Orang dari Yaman datang dengan gajah nak musnahkan tempat ibadah kita ni. Abdul Muttalib kata apa? Tinggalkan, biarkan Kaabah ni, kerana Tuhan Kaabah akan selamatkan Kaabah ni. Saya nak bagi tahu bahawasanya Abdul Muttalib orang yang paling tinggi kedudukannya di kalangan Arab pada zaman dia. Dan anak dia, Abu Talib, di dalam mesyuarat tersebut, mereka tak boleh nak sentuh Muhammad bin Abdullah. Disebabkan Abu Talib. Abu Talib meninggal. Apa yang berlaku setelah Abu Talib meninggal? Abu Jahal buat mesyuarat di Darun Nadwah, buat satu keputusan, semua orang boikot Rasulullah dan juga ahli keluarganya Bani Hashim. Jangan jual, jangan beli, jangan kahwin, jangan ada apa-apa hubungan dengan mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW makan apa? Makan daun yang kering. Setelah itu, mati pula orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW, iaitu Khadijah, Ummul Mukminin, ibunda kita semua. Khadijah radhiyallahu anha, tidak ada yang dapat menandingi Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menyayangi Khadijah radhiyallahu anha. Kerana Khadijah radhiyallahu anha telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada orang beriman. Dalam hadis disebutkan, di antara benda yang paling hebat adalah dialah orang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dialah orang yang sangat-sangat kaya. Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang sangat-sangat kaya. Dia punya kekayaan ni kalau dikumpulkan keseluruhan Quraisy pada masa itu tidak dapat menandingi kekayaan dia. Kerana apa? Kerana dia mewarisi harta daripada dua orang yang sangat kaya pada ketika itu. Satu bapanya, yang kedua bekas suami dia. Kemudian dia pula sangat-sangat bijak berniaga. Tetapi dia menginfakkan keseluruhan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia akhir sekali orang yang sangat kaya ni makan daun kering ketika mana diboikot. Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Sedih ke tak sedih? Tak cukup lagi. Rasulullah SAW disekat depan, belakang, kiri, kanan, depan, disekat, tak ada ruang untuk berdakwah. Kemana Rasulullah SAW pergi? Ke Taif. Apa yang berlaku di Taif, kita semua tahu kisah dia. Rasulullah pergi dengan harapan ada tempat untuk dia berdakwah. Paling tidak bagi dia ruang untuk bercakap. Paling tidak berilah sedikit belas kasih sayang sesama manusia. Kalau tak mau beriman, paling tak berilah ruang. Apa yang dilakukan oleh orang di Taif? Dibalas dengan balasan yang buruk. Nabi Muhammad SAW minta kepada penduduk Taif, tak apalah, kamu tak nak terima, tak apalah, tapi at least paling tidak jangan bagi tahu penduduk di Quraisy, penduduk di Mekah. Sebab apa? Sebab kalau berita ni sampai, mana lagi dia nak pergi? Dia dah keluar daripada Mekah, dia cari tempat yang lain ni reject, agak-agak dia boleh tak balik ke Mekah balik? Macam mana dia nak balik ke Mekah balik? Keadaannya sangat-sangat dahsyat. Secara fizikal Rasulullah SAW dibuli dan diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Secara emosi disekat, secara ekonomi disekat, segenap penjuru disekat. Kemudian Allah kata apa? Linuriyahu min ayatihi.
Allah jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hantarkan Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan naik kenderaan yang paling dahsyat, Buraq. Datang ke tempat yang mulia, disambut oleh seluruh nabi-nabi yang terdahulu. Diberi penghormatan jadi imam. Diangkat naik ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Diperlihatkan segala-galanya. Ini bentuk memperlihatkan keajaiban yang dahsyat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk merawat sedih dan luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun semua dunia ni sekat kamu, langit sentiasa terbuka untuk kamu Muhammad. Walaupun semua orang hina kamu, kamu tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di alam realiti. Kita hidup di alam yang mana air boleh berubah menjadi ais dan juga boleh berubah menjadi air yang mendidih. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya lebih hebat daripada realiti tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam telah dicampakkan ke dalam api. Kemudian api tersebut tidak membakar Nabi Ibrahim. Kalau kita tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Nabi Ibrahim tidak terbakar dalam api tersebut? Siapa yang tahu? Ada yang berjawab, dia kata, oh, sebab nak menyelamatkan Nabi Ibrahim. Betul ke salah? Betul ke tak? Allah Subhanahu wa taala ubah keadaan api. Sebenarnya Allah tak ubah pun keadaan api, tapi api itu menjadi tidak membakar. Adakah disebabkan nak menyelamatkan Ibrahim? Tak. Kalaulah Allah nak selamatkan Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala boleh selamatkan dia sebelum api datang pun. Tak payah pergi, tak payah jumpa api pun Allah boleh selamatkan Nabi Ibrahim. Kalau Allah betul sekadar nak menyelamatkan Nabi Ibrahim, dia tak dapat tangkap Nabi Ibrahim pun boleh selamat juga. Tapi kenapa Allah jadikan api, kemudian api itu tidak membakar Nabi Ibrahim? Linuriyahu min ayatihi, supaya kita lihat ini api ni. Tetapi api ni dengan kuasa Allah tidak boleh membakar Ibrahim. Kita kena ingat seperti mana Musa apabila dia lalu dari tengah-tengah laut tu terbelah. Air ni bila kita letak dekat dalam bekas ni, dia jadi bekas ni. Dia punya bentuk apa? Bentuk botol ni. Kalau air ni dia masuk ke dalam gelas, dia akan jadi bentuk gelas ni. Masalahnya bila Nabi Musa ketuk dia punya tongkat di lautan tersebut membelah, air tersebut menjadi kataudil azim, seperti dua gunung yang besar, airnya tersekat. Bila disentuh, air tersebut boleh disentuh, tidak ada bekas. Tidak ada sesuatu yang membentuk, yang menyekat air tersebut. Tapi air tersebut boleh menjadi seperti dua gunung yang besar. Kenapa? Linuriyahu min ayatihi. Supaya kita lihat dengan mata hati. Jangan lihat dengan mata fizikal saja. Allah berikan kita dua mata. Allah berikan kita dua mata. Bukan mata ni yang dua ni. Ada mata hati dan juga mata fizikal. Ni saya dah tercakap pasal mata ni, saya cakap sikit lah pasal mata. Mata kita ni boleh melihat ke tak? Betul boleh melihat. Yakin? Cuba tutup lampu, boleh lihat ke tak? Kalau kita tutup lampu, boleh lihat ke tak? Mata kita ni dia kena ada dua perkara. Satu, dia kena ada cahaya, satu lagi mata ni kena elok. Orang yang matanya buta dia, walaupun cahaya terang-benderang dia tak boleh nampak. Kalau mata ni elok pun, tapi cahaya tu tak ada, pun tak boleh nampak. Ini realiti dia. Allah jadikan sebagai linuriyahu min ayatihi.
Bila kita tengok cahaya, kita kena sedar, rupa-rupanya mata yang boleh melihat ni juga disebabkan cahaya yang ada. Kalau cahaya tu tak ada, mata kita sihat ni pun tak boleh menerima, tak boleh nampak. Seperti mana hati ni juga. Kerana untuk hati ni dia ada dia punya kaedah untuk melihat dengan hati. Dia ada dia punya lensa dia punya kanta dia punya cataracts dia punya urat dia ada juga. Dan dia kena ada cahaya supaya dia boleh melihat dengan hati tu, kena ada cahaya ni juga. Allah turunkan cahaya. Allah sebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya tu ada yang fizikal dan ada yang tidak fizikal, yang maknawi, iaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala beritahu linuriyahu min ayatihi. Ini jawapan kenapa kita cuti setiap tahun pada peristiwa ini, supaya kita fikir dan kita lihat ini kekuasaan Allah. Agak-agak setelah kita melihat kekuasaan ini, kita yakin ke tak kepada Allah? Itu jawapan yang kita kena jawab masing-masing. Abu Jahal mendengar kisah ni, dia gelak. Dia kumpulkan semua orang dengan harapan Nabi Muhammad akan dihina, dikutuk. Mereka bersungguh-sungguh pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kata, wahai Abu Bakar, kamu dah dengar tak berita yang viral? Kenapa? Apa dia? Tak tahu, saya belum dengar lagi. Nabi Muhammad, dia tak panggil Nabi. Dia kata, Muhammad bagi tahu dia dah pergi Masjid Al-Aqsa dan dia balik semula 1 malam sahaja. Orang yang ada cahaya iman seperti Abu Bakar As-Siddiq, dia jawab apa? Kalau berkata Nabi Muhammad SAW demikian, maka dia telah berkata benar. Kalau saat dia belum dengar, tapi dia kata kalau yang kata tu Nabi Muhammad, confirm benar, tidak ada sedikit pun keraguan. Ini satu kisah sahabat. Ada seorang Yahudi, dia pinjamkan kepada Nabi Muhammad SAW duit. Kemudian Rasulullah SAW bayar duit tersebut. Ketika bayar duit tersebut, tak ada orang yang melihat. Setelah beberapa lama, Yahudi ni datang. Dia kata, wahai Muhammad, kamu belum bayar hutang kamu. Aku dah bayar dah. Tak, kamu belum bayar. Aku dah bayar. Nabi Muhammad jawab, kata, aku dah bayar. Tiba-tiba ada seorang sahabat kat sini cakap, demi Allah, Nabi Muhammad dah bayar. Yahudi ni pun, bila dah ada bukti, dia tak bisa cakap apa, dia patah balik. Dia kata, okeylah, tak apalah, kamu dah bayar. Dia tanya. Rasulullah tanya kepada sahabat tersebut, seingat aku memang tak ada orang tengok aku bayar ni. Macam mana kau tahu aku bayar? Dia jawab apa? Sekiranya aku beriman bahawa engkau adalah utusan Allah, yang memberitahu kepada aku Tuhan tu ada, yang ajarkan kepada aku kitab, yang turunkan kepada aku wahyu, takkanlah isu RM10 aku tak percaya. Aku dah percaya benda yang lebih dahsyat, percaya syurga, neraka Tuhan. Takkanlah tak percaya mengenai bayaran duit tersebut. Ini iman sahabat. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mereka melihat dengan mata hati. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kehebatan-kehebatan ini, keajaiban-keajaiban ini, supaya kita sedar dan supaya menjadi motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah SAW kembali dalam keadaan yang bersinar-sinar. Tapi kalau kita tanya lebih lanjut, apa benda yang buah tangan yang dibawa pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah pergi naik ke langit ketujuh? Siapa yang boleh jawab? Saya tak bawa hadiah pula. Kalau bawa hadiah boleh bagi hadiah, saya boleh jawab. Apa benda buah tangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Saya dengar ada orang sebut, ya betul, tahniah, boleh dapat hadiah. Tapi saya tak bawa hadiah. Solat, itu buah tangan dia. Kita tahu kisah dia. Rasulullah naik jumpa Allah SWT, Allah SWT berikan
50 waktu. Kemudian dia turun, Nabi Musa bagi tahu tak, umat kamu tak larat, minta diskaun, dia pun naik minta diskaun, turun. Nabi Musa kata tak boleh, minta lagi, turun. Berulang-ulang kali dari 50 menjadi 5. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, aku dah malu dah. Inni istahyaitu. Dah malu dah nak minta diskaun. Tiba-tiba Allah SWT beritahu apa? Kamu dan umat kamu solat 5 waktu tapi dapat pahala 50 waktu. Kita solat 5 waktu ni, dia punya pahala 50 solat. Solatnya didiskaun, pahalanya tidak didiskaun. Sebab tu dalam hadis yang menceritakan mengenai Isra dengan Mi'raj ni, di akhirnya ditutup mengenai barang siapa yang beramal dengan satu amalan, maka dia akan diberi 10 hasanah. Kalau nak lebih terperinci, dia sebut siapa yang berniat untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan apa yang diniatkan, baginya 1 hasanah. Apa dia diniat dan dilakukan, maka dia dapat 10 hasanah. Apabila dia berniat untuk melakukan keburukan dan dia tidak lakukan keburukan, dia tidak ada sayyi'ah, tidak ada catatan dosa. Apabila dia berniat untuk melakukan dosa dan dia lakukan dosa, baginya 1 kesalahan sahaja. Kalau guna sifir ni, kita buat 1 kebaikan kali 10, kita buat 1 kesalahan kali 1 je, agak-agak ada tak orang masuk neraka? Kita buat 10 kali kebaikan, kita buat 10 kali keburukan, kita masuk syurga ke masuk neraka? Kalau ikut sifir ni, confirm masuk syurga. Sebab 10 kali 10 sama dengan 100. 10 kali 1 jadi dengan 10. Maknanya 100 banding 10 sepatutnya masuk syurga. Malangnya bila dilakukan hisab, yang banyak adalah yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Dan kita berdoa moga Allah lindungi kita daripada hal tersebut. Kembali kepada isu tadi, buah tangan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua adalah solat. Tiba-tiba hari ini buah tangan ni apa? Sesuatu yang menggembirakan. Kita bawa balik kenangan tersebut. Kita ingat, kalau kita, orang zaman sekarang pergi menikah, dia nak kena ada hantaran. Dia kena ada cincin, kena ada gelang, kena ada. Kenapa? Sebab dia nak ingat. Dia nak ingat peristiwa tersebut. Bila dia tengok dia tu, dia ingat, dia terkenang, dia tersenyum, dia berbunga-bunga. Allah Subhanahu wa ta'ala rawat kesakitan emosi dan fizikal Rasulullah SAW dengan sebuah hadiah, iaitu solat. Sebab tu Rasulullah SAW solat sehingga kakinya bengkak. Dan dia bagi tahu kepada sahabat-sahabatnya, arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kita dengan solat. Solat ni nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk merawat masalah dia, merawat duka cita dia. Kita hari ni dengar azan nak solat, muka masam, kaki nak angkat berat. Sebab kita tak faham nilai solat tu. Kalau kita faham solat ni adalah pil, tahu pil? Kita sakit perut, nak demam, menggigil, berpeluh, tak tahu macam mana nak buat. Tiba-tiba ada orang datang bagi pil tersebut. Kita makan pil tersebut, dengan izin Allah semua hilang, lega, sekelip mata. Allah bagi tahu kita pilnya untuk berhadapan dengan kejahatan Quraisy, untuk melalui fasa kehidupan yang dahsyat adalah solat. Kita dah dapat pil tersebut, kita abaikan, kita tinggalkan, kita buat tak indah, kita malas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafik apabila mereka nak datang solat, mereka datang dengan malas, dengan berat, susah nak solat. Kenapa? Sebab mereka munafik. Sebab mereka tidak beriman. Sebab mereka tak yakin.
Berbeza dengan orang yang telah melihat linuriyahu min ayati, orang yang telah melihat tanda-tanda Allah SWT. Dia beriman, dia percaya kalau aku solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia ganjaran dia apa? Lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Siapa yang percaya? Orang yang solat. Kalau seandainya mereka percaya ke hebatan solat, mereka akan datang dalam keadaan yang merangkak. Siapa di kalangan kita yang sanggup demikian? Siapa yang beriman? Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Dia akan malas. Dia akan cuai, dia akan lepaskan peluang untuk mendapat keberkatan tersebut. Maka ini serba sedikit berkaitan dengan Isra' Mi'raj secara ringkas yang boleh saya kongsikan. Moga-moga ia mendatangkan faedah kepada yang menyampaikan dan juga yang mendengar. Moga-moga kita semua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan dia, kerana mereka yang melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ni akan berubah keadaannya. Sikapnya akan berubah, akhlaknya akan berubah, diri mereka akan berubah, cara mereka melihat kehidupan pun berubah, kesabaran mereka berubah, tawakal mereka berubah, keikhlasan mereka berubah. Mereka tahu apa sahaja yang berlaku, Allah Subhanahu wa taala ada di sisi mereka. Mereka tahu kalau seandainya satu dunia kecam mereka, asalkan Allah tidak kecam mereka, tidak ada masalah. Mereka tahu kalau seandainya semua orang nak beri manfaat kepada dia, tapi Allah tak izinkan manfaat itu sampai, sekali-kali tidak akan sampai manfaat tersebut. Bila kita sedar keadaan yang demikian, kita akan jadi seperti burung yang berterbangan. Dia tak pernah risau, dia tak pernah takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada kesedihan pada mereka. Itulah yang berjaya memberi dan merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat kesan dia. Apa kesan dia? Kesan dia setelah itu Rasulullah SAW menjadi orang yang sangat-sangat gigih berdakwah. Rasulullah pergi berjihad, pergi ke Madinah Al-Munawwarah, buat kerja-kerja yang dahsyat. Apabila orang mengadu lapar, Rasulullah angkat baju dia, tengok dia ada 2 ketul batu yang dia ikatkan. Dia pegang cangkul dia, gali sendiri. Dia berdoa sedahsyat-dahsyatnya ketika peperangan Badar. Setelah dia menyusun strategi, dia dah kumpulkan tenaga dan sebagainya, dah siap semua, dia angkat tangan, dia berdoa. Sahabat kata apa? Cukuplah Rasulullah, cukuplah Rasulullah. Seakan-akan doa Rasulullah itu sangat-sangat dahsyat, sampai diorang ni khawatir Rasulullah ni dalam keadaan yang tidak baik bila dah terlalu dahsyat sangat berdoa. Tetapi itulah Rasulullah SAW, kerana dia telah melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tidak melihat tanda-tanda Allah, kita tidak akan berubah. Kita kena lihat tanda-tanda tu dah ada dah depan mata kita. Sentiasa ada. Allah tunjukkan kepada kita sentiasa. Sama ada kita nak lihat ataupun tak lihat. Dan semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita akan diuji. Dan bila kita akan diuji, kita akan dapat lihat tanda yang berikut dan tanda yang berikut dan tanda yang berikut. Itu yang berlaku dalam hidup kita. Jangan kita sangka bila kita dah buat baik, masalah selesai. Ada setengah orang dia kata, seakan-akan bila kita dah buat satu kebaikan, kita dah tak akan diuji. Tak, kita akan diuji. Dan ujian tu akan berterusan sehinggalah kita mati. Ujian tu tak akan berakhir. Kerana ujian itu Allah berikan untuk angkat kedudukan kita, untuk berikan kebaikan kepada kita, untuk gandakan pahala kita. Maka kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekuatan kita. Kita solat untuk kekuatan kita, untuk bagi kekuatan bagi kita mengharungi hidup, supaya hidup kita ni ada keberkatan, supaya hidup kita ni ada kebaikan, supaya hidup kita ni bermakna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga bermanfaat. Kita berdoa sedikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansuril mujahidin as-sabirin al-murabitin fi Falastin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.